Baca dulu. Coba. Baik, insyaAllah kita buka tazkirah kita pada tengah hari Jumaat ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashab rizam lahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang beriman, dipadukan pada kamu mengerjakan puasa sebagaimana dipadukan pada umat yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan penuh beriman kepada Allah Ta'ala serta mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala, maka diampunkan dosanya yang telah terdahulu. Yang mati silakan tuan-tuan imam, suruhnya Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, jawatankuasa masjid, tuan-tuan haji, sidang jemaah, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada tengah hari ini tuan-tuan, pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah petunjuk kepada kita untuk melakukan perkara-perkara kebajikan, insya-Allah. Jadi tajuk kita pada kali ini ialah ahlan wa sahlan ya Ramadan. Mana selamat datang Ramadan yang insya-Allah tidak berapa lama lagi tuan-tuan. Berapa hari lagi tuan-tuan, insya-Allah kita akan menyambut Ramadan. Itu penuh, bulan yang penuh keberkatan tuan-tuan, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran berkenaan dengan Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, dipadukan pada kamu mengerjakan puasa sebagaimana dipadukan pada umat yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa maksudnya menahan diri, menahan. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kisah Siti Maryam, inni nazartu lirahmani sauma. Inni nazartu lirahmani sauma. Sungguhnya aku bernazar dengan Tuhan Ar-Rahman untuk mengerjakan puasa. Jadi maksud puasa itu ialah menahan diri daripada berkata-kata. Itu dari segi lorah lah, segi bahasa. Itulah berkesan dengan kisah Maryam, yang mana apabila dia hamil, Allah Ta'ala takdirkan dia hamil tanpa suami, maka dia telah bernazar untuk tidak berkata-kata dengan sesiapa yang dijumpa. Akhirnya anak dia sendirilah yang berkata, menyatakan bahawa beliau adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian puasa dari segi istilah, mana menahan diri daripada sesuatu perkara yang boleh membatalkan puasa. Menahan diri pada sesuatu perkara yang boleh membatalkan puasa kita, seperti makan, minum, berjima lah, jima pada bulan Ramadan atau muntah dengan segara sengaja. Ini perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala kaitkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa di situ dikaitkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Abi Abdullah Muhammad bin Said Roslan, salah seorang daripada ulama yang daripada Mesir, kan, dia karang satu kitab namanya Mawa'iz Ramadaniyah. Mawa'iz Ramadaniyah maknanya peringatan-peringatan ataupun nasihat-nasihat berkenaan dengan Ramadan. Disebut dalam kitab ni di muka surat 44. Disebut begitu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna siyam min akbaril asbabit taqwa, li'anna fihi imtisar amrillah wa ijtinabu nawahi. Maka sesungguhnya puasa itu sebesar-besar daripada sebab-sebab takwa. So apakah makna takwa? Takwa disebut oleh ulama dengan berbagai-bagai tafsiran pada takwa lah. Salah satu daripada tafsiran yang popular berkenaan takwa itu ialah imtisaru awamirillah wa ijtinabu nawahi bisirri wa alaniyah. Menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirri wa alaniyah, sama ada secara tersembunyi ataupun alaniyah, ataupun secara jelas dan nyata orang nampak. Jadi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kita kepada Allah. Jadi dalam ayat itu Allah Taala mengaitkan dengan takwa kepada Allah. Disebut oleh beliau, dia kata wa mimma istamala alaihi minat taqwa innas shaim yatruku ma haramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima' wa ghairiha allati tamilu alaiha nafsahu mutaqarriban bizalika ila Allah Subhanahu wa taala raji'an bitarkiha sawabahu fahaza min taqwa. Dia kata, maka setengah daripada perkara-perkara yang melengkapi di atas takwa, sesungguhnya orang berpuasa itu ia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya di siang hari, seperti al-aklu, seperti makan, minum, jima' dan seumpama dengan perkara yang seterusnya lah. Allati tamilu alaiha nafsu, yang mana cenderunglah hati manusia kepadanya. Di mana manusia cenderung untuk makan, kerana tabiat manusia ni memang suka makan. Kemudian bila dah makan tentulah nak minum pula. Minum pun pelbagai jenis minuman terdapat di luar sana. Kemudian bagi orang yang berkahwin, jima', yang ada kemampuan untuk berkahwin, maka dia akan berkahwin.
Apalagi kalau orang kata kahwin pula dah dekat nak Ramadan tuan-tuan. Tu pun jaga-jaga juga kan. Allati tamilu alaiha nafsahu, yang mana hati seorang manusia cenderung untuk melakukan perkara tadi. Okay. Kemudian mutaqarriban bizalika ila Allah. Di samping itu pula dia nak menghampirkan diri kepada Allah Taala. Dalam masa yang sama dia nak makan, dalam masa yang sama dia nak minum, tapi dalam masa yang sama dia pun nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rajian bi tarkiha sawahu. Di samping itu dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahaza min taqwa, maka ini termasuk dalam kumpulan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang berpuasa ini dia terpaksalah menahan daripada benda tersebut. Kalau yang mana perkara itu sebelum tu memang dia lazim, harian dia kena buat. Pagi-pagi dah sarapan, tengah hari kan makan lagi, petang kan makan lagi, malam kan makan lagi, dan sebagainya. Jadi bila masuk Ramadan ni, dia terpaksalah stopkan perkara tadi di siang hari. Dia tak boleh apa? Tak boleh buat kerana dia bertakwa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, la'allakum tattaqun juga, mudah-mudahan mereka bertakwa. Wa minha inna shaim yudarribu nafsahu ala muraqabatillah wa yatraku ma tahwa nafsahu ma'a qudrati alaihi wa li ilmihi li la ta'ala alaihi. Di samping itu dia kata sesungguhnya orang puasa itu dia melatih dirinya di atas muraqabatillah. Makna dalam meningkatkan dirinya untuk muraqabah. Muraqabah makna menghampirkan dirilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam ilmu tasawuf muraqabah maksudnya bermakna ihsan kan. An ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi bila orang berpuasa tadi sebenarnya dia melatih dirinya ala muraqabatillah, di atas muraqabah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mengetahui bahawa Allah Taala tu sentiasa perhatikan apa yang dia lakukan pada bulan Ramadan. Jadi di atas dia nak jadi orang takwa, nak jadi orang takut kepada Allah Taala ni. Jadi walaupun benda tu kadang-kadang dah hadapan mata dia nak makan, tapi disebabkan dia takwa pada Allah, dia terjadi. Ataupun satu benda yang dia nak minum memang sedap ni, apalagi kalau panas pula kan. Memang sonok ni, kawan pula ajak lagi, kawan pula jenis tak puasa, gaul pula dengan orang tak puasa, memang kemungkinan besar akan terbukalah puasa, ataupun memang tak puasa lah. Jadi disebabkan dia takwa kepada Allah Ta'ala, dia tak nak buat tu, dia tinggalkan semua. Kemudian wa yutraku ma tahwa nafsuhu ma'a qudrati alaihi, dan dia meninggalkan apa yang dikenaki oleh nafsunya beserta dia mampu nak buat. Kalau ikutkan logik dia, memang dia boleh capai, dia boleh ambil, dia boleh minum, dia boleh makan. Kalau orang berkahwin tu dia boleh berjima kan. Kemudian kalau orang yang jenis murut celupa tu mungkin dia akan cakap celupa, style macam tu lah, suka celupa. Dia boleh selain Ramadan dia suka celupa, kalau dah masuk Ramadan jadi susah nak buat perkataan celupa tu, suka melaknat orang lain dan sebagainya. Maka disebabkan dia nak jadi la'allakum tattaqun, orang bertakwa, so dia kawal. Kawal mulut dia, kawal lidah dia, kawal dia punya tangan dia, kaki dia, mata dia, telinga dan sebagainya. Sebab apa? Nak jadi orang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di samping itu Allah Ta'ala memperhatikan apa yang dia buat. Kemudian yang ketiga, la'allakum tattaqun juga, fa inna siyam yudayyiqu majariyal syaitan fa innahu yajri min ibni adam majra dam fasiyamu yad'afu nufuzahu wa yataqillu minhu al-ma'asi. Kemudian dikata juga sesungguhnya puasa itu menyempitkan saluran yang dilalui oleh syaitan. Mana saluran darah kita lah. Fa innahu yajri min ibni adam, kerana sesungguhnya syaitan itu dia akan berjalan pada tempat majrad dam, mana tempat saluran darah kita. Jadi syaitan itu sebenarnya dia mudah aja nak pergi mana-mana dalam tubuh badan kita. Sebabnya ada di kalangan manusia ni kadang-kadang tak mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab
amanah yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Kenapa? Dia sentiasa dikawal ataupun dikuasai oleh syaitan, tuan-tuan. Jadi bila orang berpuasa tadi, fasyamu yudha'afu nufuzahu. Jadi bila orang berpuasa tadi, dia akan menyempitkan saluran darah dia. Kalau darah sempit, maka syaitan tadi susahlah dia nak gerak ke sana kemari dan sebagainya untuk menggoda dan juga untuk menipu manusia. Kalau seandainya orang-orang yang tidak berpuasa, jadi mudah sangatlah syaitan nak goda, nak tipu mereka teman. Baik, kemudian yang seterusnya kata dia wa minha inna shaim min ghalibu taksuru ta'ah wa ta'atu min hisalit taqwa. Sesungguhnya orang berpuasa itu kebiasaannya dia banyak melakukan ketaatan, dia kata. Al-ghalib fil ghalib taksuru ta'ah. Sesungguhnya orang berpuasa itu ghalibnya, kebiasaannya mudah dia melakukan ketaatan. Wa ta'atu min hisalit taqwa. Dan taat itu termasuk dalam perkara-perkara takwa. Jadi taat ini tuan-tuan, dia termasuk dalam perkara-perkara takwa. Jadi orang yang berpuasa ni ghalibnya dia banyak buat taat. Kalau di sebelum Ramadan, tuan-tuan tengoklah, orang yang datang ke Masjid Surau tak ramai kan. Yang ikut pengajian pun kadang-kadang tak ramai. Tapi bila Ramadan, nampak ramai, penuh. Terutama sekali pada awal Ramadan lah. Awal Ramadan kita tengok penuh kan? Sampai melempah ruah tuan-tuan, sampai tak ada tempat. Tak ada tempat. Tapi sayangnya bila pertengah Ramadan, dah kurang dah. Hujung Ramadan, lagi parah. Hujung Ramadan tuan-tuan lagi parah. Tinggal berapa korek lagi tuan-tuan. Iaitu biasanya orang urun Ramadan ni yang jenis haqqa lah. Yang piau-piau punya. Yang jenis imannya kurang, tak mantap dan sebagainya, atas ke mana losap pun tak tahu lagi dah. Mungkin dia sebut peniaga lah. Tak salah pun peniaga. Tapi sebaik-baiknya kita melazimi dahulu akan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dah selesai tarawih semua, tuan-tuan bertebaranlah. Tapi kalau lagi baik, kita isi program Ramadan kita dengan membaca Quran dan sebagainya, tuan-tuan. Baik, kemudian disebut lagi, dia kata lagi, iaitulah Abi Abdullah Muhammad bin Rustan Said Al-Rustan, dia kata lagi, wa minha innal ghaniya iza daqa alamul ju' au jabalahu zalika mu'asatul fuqara al-mu'damin. Sesungguhnya orang yang kaya apabila dia merasai akan kesempitan kelaparan. Orang kaya bila dia merasai kesempitan kelaparan, au jabalahu zalika mu'asah lil fuqara, maka mewajibkan baginya merasa simpati terhadap golongan-golongan fakir, orang-orang miskin. Jadi bila orang yang berpuasa ni maknanya dia menjiwai, merasai simpati, empati dan sebagainya pada orang-orang yang tidak ada rezeki, duit kan, tak ada rezeki harta dan sebagainya. Jadi mereka nak cari makanan susah. Kadang-kadang terpaksa minta sumbangan daripada orang lain, minta sedekah sini sana dan sebagainya, demi untuk mengisi perut mereka dengan sedikit makanan. Apalagi kalau ada pula anak, ada pula anak, ada pula orang kata tanggungan lain yang dia terpaksa uruskan, maka orang yang berpuasa tadi menjiwai akan perkara-perkara tadi tu. Baik, kemudian disebut juga dalam kitabnya ada beberapa perkara tuan-tuan apabila kita menyambut Ramadan. Ada perkara apabila kita menyambut Ramadan. Yang pertama, isbal Ramadan bi farahi bi fadlillah wa rahmatih. Menyambut Ramadan dengan kesukaan, dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila Ramadan datang tuan-tuan, kita kena sonok, gembira, kan? Suka hati, riang dan sebagainya. Ini tanda, salah satu tanda orang yang beriman kepada Allah. Jangan bila datang Ramadan ni, mana nanti aku nak makan, sedih kan, nanti aku nak berniaga kat mana ni, pening kepala nak berniaga kat mana. Kadang-kadang nak tapak Ramadan pun kerana berasap, nak dapatkan tempat untuk berniaga tuan-tuan.
Jadi sebenarnya Ramadan ni, sebenarnya bila datang Ramadan ni kita kena suka. Bukan kita bengih-bengih, bukan kita sumpah seganah, bukan kita mengamuk, tapi kita datang Ramadan kita suka, kita gembira. Kata dia lah, kata tadi Abi Abdullah Muhammad Said Al-Ruslam. Kenapa tuan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ayat dalam surah Yunus ayat 58. Qul, kata olehmu ya Muhammad, bi fadlillah, dengan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa bi rahmatihi, dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa bidzalika, maka dengan demikian maksudnya dengan penurunan Quran, falyafrahu, maka naklah kamu bersukaria, kamu gembira. Huwa khairum mimma yajma'un, ianya terlebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Ia terlebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Jadi ayat ni tuan, kan, asal ayat ni penurunannya berkenaan dengan Quran. Di mana pula bulan Ramadan, pada 7 bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi dengan penurunan Quran tadi, dalam Quran tu mengandungi pelbagai hukum hakam. Dalam Quran juga berkenaan dengan kisah, cerita, perintah dan juga tegahan daripada Allah Taala yang terdapat dalam Quran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia kata, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata olehmu ya Muhammad, dengan kelebihan Allah dan juga rahmatnya, pabizalika, maka dengan demikian. Maksud dengan demikian ni disebut dalam kitab tafsir, dengan demikian penurunan Quran, fal yafrahu, maka hendaklah kamu suka gembira. Ianya lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Maksud apa yang kamu kumpulkan maknanya daripada segala harta dunia, mata benda dunia, kemewahan, keseronokan dunia dan sebagainya. Ianya mana Quran tu lagi baik daripada apa yang kamu duk kumpul setiap hari dengan wang ringgit dan sebagainya. Jadi sebenarnya penurunan Quran itu lebih baik. Jadi dikaitkan dengan Ramadan. Sebab apa? Dalam Quran tu disebut berkenaan dengan Ramadan juga. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalam Quran juga disebut syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadannya diturunkan Quran, yang menjadi petunjuk dan yang memperjelaskan kepada petunjuk-petunjuk tersebut. Jadi dengan kedatangan Ramadan, jadi ulama ini dikaitkan dengan Quran tadi, kita kena suka. Suka sebab apa? Dalam Ramadan ini penuh dengan keberkatan, dosa-dosa diampunkan, tughfiru biha dzunub, dosa-dosa diampunkan, wa tahuttu biha syai'an, dan kata dihapuskan segala kejahatan, wa tudha'afu hasanat, dan digandakan dengan kebajikan. Pahala digandakan pada bulan Ramadan itu. Kemudian yang kedua, kata dia, bagaimana kita menyambut Ramadan? Tahniyatul muslim nafsahu li istibali Ramadan. Mengucapkan tahniah bagi diri sendiri. Ucapkan tahniah bagi diri sendiri kerana kedatangan Ramadan. Jadi setelah kita seronok dengan Ramadan, kemudian ucap tahniah. Tapi jangan ucap tahniah dulu, belum masuk Ramadan lagi. Dah dekat Ramadan dah masuk nanti, besok puasa, ucaplah tahniah. Tapi jangan ucap tahniah untuk diri kita saja, ucapkanlah tahniah pada isteri, kepada anak-anak, kepada suami dan sebagainya. Ucap tahniah. Sebab apa? Allah Ta'ala masih memanjangkan usia kita dan masih kita dapat. Jadi kenapa dikaitkan mengucapkan tahniah dengan kedatangan Ramadan? Dia kata, fa inna dhuhulu fiha laysa kal khuruj minhu. Dia kata, maka sesungguhnya masuk Ramadan tu tak sama seperti keluar. Masuk Ramadan tu dia tak sama seperti keluar Ramadan. Kerana masuk Ramadan ni kita masuk dengan, orang kata, bulan yang penuh keberkatan lah.
Dan Ramadan ni ialah satu masa, satu bulan yang kita duduk nanti sekian lama. Maklumlah tuan-tuan, 11 bulan kita menanti kedatangan Ramadan. Kemudian pada bulan Rejab, bulan Syaban, kita doa pada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balik Ramadan, wa balikna Ramadan. Sampai ke Imam kadang-kadang banyak kali sebut wa balikna Ramadan, sampai 3 kali sebut wa balikna Ramadan. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, tuan. So maknanya kita ucapkan tahniah nanti, tuan, pada diri kita kalau seandainya kita sampai ke bulan Ramadan tersebut. Baik, kemudian ada beberapa golongan, mereka itu nanti tidak diampunkan dosanya ketika berlalunya Ramadan. Ingat tak kisah berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar satu hari. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Dia kata anna Rasulullah sallallahu raqiyal mimbar. Satu Nabi naik atas mimbar nak khutbah. Faqala, maka Nabi berkata amin, amin, amin. Nabi ucapkan amin sebanyak 3 kali. Wa qila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadza. Kemudian dikatakan ada orang tanya pada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapa kau kata amin sebanyak 3 kali? Ma kunta tasna'u hadza, apa yang kamu lakukan ini? Faqala qala li Jibril, maka Nabi berkata, telah berkata pada aku oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, ragima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfal lahu faqultu amin. Celakalah kepada mana-mana hamba yang bila masuk Ramadan kemudian Allah Taala tak ampunkan dosanya. Allah Taala tak ampunkan dosanya. Maka aku berkata amin. Sumakola, kemudian malaikat Jibril berkata lagi bila Nabi naik ke tangga mimbar yang seterusnya. Kemudian Jibril berkata ragima anfu 'abdin adraka abawahi aw adhuma lam yudkhilahu jannah. Celakalah kepada mana-mana hamba yang dia mendapati akan 2 ibu bapanya masih hidup ataupun salah seorang yang masih hidup tetapi tidak membawakan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fakutu, maka aku pun berkata amin. Sumakulah, kemudian mereka Jibril berkata lagi, ragima alfu 'abdin zukitu indahu lam yusalli 'alaika. Celakalah kepada mana-mana hamba yang apabila disebutkan akan diri engkau, zukita indahu, disebutkan nama engkau ya Muhammad di sisinya, lam yusalli 'alaika, dia tidak berselawat kepada engkau. Fakutu, maka aku berkata amin. Jadi maknanya Nabi berkata 3 kali amin. Jadi maknanya bila masuk Ramadan dia tak akan sama dengan keluar Ramadan. Sebab apa? Bila keluar Ramadan nanti akan ada orang yang Allah Taala tak ampunkan dosanya, seperti yang 3 golongan tadi. Dan ada orang yang akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dia kata tadi fa inna dukhulu fiha laysa kal khuruj minhu. Kerana sesungguhnya masuk Ramadan itu tak sama seperti keluar Ramadan. Dan kita berharap bila keluar Ramadan dosa kita nanti insya-Allah sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut bila datangnya Ramadan, dia kata isbalu Ramadan bitaubah lillahi taala. Menyambut Ramadan dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna rasul akhbara anna Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin ja'ala al-babu taubah maftuhan ila an tatla'u minhu syamsu wa huwa ila al-maghrib. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengkhabarkan sesungguhnya Allah Taala telah menjadikan babut taubah, pintu taubat itu maftuhan, terbuka sehinggalah terbitnya matahari daripada sebelah barat. Oleh itu dia kata wal ajalatu wal ajalah bit taubah ilaiha. Oleh itu segerakan bertaubat, segerakan. Fa innal mautu ya'ti fajah. Kerana mati ni boleh datang tiba-tiba dia tu. Kerana mati ni boleh datang tiba-tiba. Dia tak, malaikat bukannya boleh kita nak bagi rasuah. Pertama malaikat maut kan, tak boleh nak bagi rasuah pada dia. So kalau dia dah sampai kan, Allah Taala dah suruh dia sabut nyawa kita, macam mana? Walaupun kita tengah makan ke, tengah minum ke, kita tengah baring ke, kita tengah bermimpi ke dan sebagainya, kita tengah bersama dengan isteri ke dan sebagainya, bersama dengan anak-anak kan,
walaupun tengah tiup lilin sambut birthday yang ke-80 dan sebagainya. Sambut birthday 80. Tiba-tiba malaikat maut pun sampai. Apa khabar kan? Masa dah sampai dah ni gitu. Tak sampai dah tiup tuan-tuan. Dah nyawa pun telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebut, dia kata, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'an lain hatta tatlu syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan akan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang berdosa pada waktu siang, dan membentangkan tangannya waktu siang untuk menerima taubat orang yang berdosa pada waktu malam, hatta tatlu syamsu min maghribiha, sehinggalah terbitnya matahari daripada sebelah barat tuan. Okey, kemudian ni yang last, sebenarnya ada banyak lagi. Yang last ni tuan. Isbal Ramadan bi ibtiadi an rufaqa'is su. Kan? Kita menyambut Ramadan dengan menjauhkan diri daripada rufaqa'is su, daripada kawan-kawan yang jahat. Kawan-kawan yang jahat. Ibadallah, dia kata hazal mausim min mawasit ta'ah la yasluhu bihi abadan ayuhalitu mar'ul al-battalin wa inna ma yanbaghi al-insanu ayata'ada min rafaqaisu. Wahai hamba Allah, dia kata musim ini, maknanya bulan inilah bulan ketaatan. Hazal mausim min mawasit ta'ah, musim ini ataupun bulan ini merupakan bulan-bulan taat. La yasluhu bihi abadan, tidak bagus ataupun tak sepatut padanya selama ayuhalitu mar'ah al-battalin, tak sepatutnya kamu bercampur gaul lagi dengan orang-orang yang banyak buat batil, orang pasir, orang buat batil dan sebagainya. Sepatutnya gini. Sebab apa? Bulan ni, bulan Ramadan ni bulan kita mendampingi diri kepada Allah Ta'ala, melazimi Quran, melazimi masjid, bertadarus Quran, dan kalau boleh kita nak khatam banyak kali pada bulan Ramadan ni. Wa innama yanbaghi al-insan, dan sebenarnya sepatutnya tak manusia tadi ayyab ta'ada, sepatutnya dia menjauhkan diri an rufaqa isu, daripada rakan-rakan yang jahat ataupun kawan yang jahat yang tak suka nak kata tak nak semayang, tak nak puasa, yang tak nak orang kata datang ke rumah Allah Ta'ala dan sebagainya. Jadi orang-orang ni sepatutnya kita jauhkan. Tapi kalau kita nak dekat untuk berdakwah tak apa. Tapi kalau tak nak berdakwah, so kita lazimkan ke rumah Allah Ta'ala dan lazimkan membaca Quran, bertarawih, kan, berzikir dan sebagainya, supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita insya-Allah pada bulan. Jadi saya rasa sekadar itulah kata perkongsian yang dapat saya berikan pada Jumaat ini. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada Jumaat ini Allah Ta'ala kata memanjangkan umur kita, menambahkan lagi umur kita, dan juga diberikan kekuatan pada kita untuk istiqamah, untuk membuat ketaatan dan juga kebajikan insya-Allah. Sekian. Mana-mana yang lebih kepada Allah Ta'ala dan mana yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.